Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, suratul Ahqaf, Suratul Al-Ahqaf, juzuk yang ke-26, surah yang ke-46. Kita sudah masuk sampai ke ayat yang ke-17. Ayat 17. Mari kita baca ayat, beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsiran insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Balik kepada ayat kita, ayat 17. Semalam dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang wawassainal insan. Allah Ta'ala wasiatkan pesan supaya manusia ni berbakti, buat baik kepada dua ibu bapa. Ayat kita pada kali ini iaitulah ayat larangan sifat anak-anak yang derhaka kepada dua ibu bapa dia, wal'iyazbillah. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, Allahu akbar. Dan sebaliknya, amatlah derhakanya orang yang berkata kepada dua ibu bapanya yang mereka ketika mereka mengajaknya beriman. Ibu bapa dia ajak dia jadi baik, jadi beriman, dia kata apa? Uff. Bosan. Kalau kita ke bahasa Melayu kak, bahasa orang tua bengong, jadi macam-macam lah. Yang pentingnya uffin ni kalimah jerkahan yang jahat, yang tidak baik. Wah, bosan perasaanku terhadap kamu berdua. Dia kata kayuh dia. Beraninya kata ke orang tua dia tu. Patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur, padahal berbagai-bagai umat sebelumku telah berlalu, tidak balik-balik lagi? Allahu akbar. Sambil mendengar kata-katanya itu, ibu bapanya, tengok ni sifat mak ayah. Ibu bapa ni sabar, baik dia dengan anak-anak dia. Anak dia duduk merepek, duduk marah tu, mak ayah ibu bapanya pula apa? Berkata, ibu bapanya merayu kepada, memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan Allah supaya menyelamatkan anak mereka, serta berkata kepada anaknya yang engkar itu, dia kata,
selamatkanlah dirimu, jangan lawan. Selamatkanlah dirimu, berimanlah tentang hidup semula, menerima balasan amal, sesungguhnya janji Allah tetap benar. Fayaqul, anak dia jawab balik, lalu ia menjawab dengan angkuhnya, semua itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Mak, tak sedut cakap lah mak, asatirul awwalin, cerita dongeng belaka tu. Masya Allah. Cerita ni panjang. Para jemaah sekalian, dikatakan, ini saya guna perkataan dikatakan, sabab turun ayat ini kepada kisah Abdul Rahman bin Abi Bakar. Ayah dia Abu Bakar dengan isterinya telah beriman. Dia suruhlah anak dia ni beriman. Oh marah, uffin lakuma. Bila orang kata macam ni, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengar, dia marah. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Ma anzalallahu fina syai'an minal Quran. Allah Taala tak turun apa-apa tentang kami pada dalam Quran ini illa annallaha, kecuali Allah Taala turunkan ayat yang melepaskan saya daripada tuduhan hadisul ifki, tuduhan jahat yang dibuat oleh puak munafikin. Tak ada kena-mengena dengan Abdul Rahman, dia kata. Dan Sayyidah Aisyah bila dengar dia engkar, bukan, tak ada kena-mengena dengan abang dia Abdul Rahman bin Abi Bakar. Qalat innama nazalat fi fulan, ayat Quran ni, peristiwa ini berlaku pada fulan, wasammat rajulan, dia menamakan orang tu. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar, penafian Aisyah ini asahu isnadan, sanad yang kuat, wa aula bil qabul, lebih utama kita terima. Sebab apa? Sebab demikian juga Ibnu Katsir kata, yang menisbahkan peristiwa itu kepada Abdul Rahman tidak baik, tidak dhaif, kerana Abdul Rahman masuk Islam lepas daripada itu dan Islamnya cukup mantap. Wa kana min khiyari ahli zamanihi, dia ni termasuk orang yang terbaik pada zaman dia. Itulah kata di Al-Qurtubi naqlan aniz Zajjaj, dia kata as-sahih, yang sahihnya ayat ini turun kepada seorang hamba yang kafir, dahlah kafir, derhaka kepada dua ibu bapa dia, wal iyazubillah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam buku yang saya terjemah ni ada satu bab yang kita dah bincangkan, iaitu bab kewajipan menunaikan hak ibu bapa, dan ibu bapa juga wajib menunaikan hak anak-anak. Masing-masing ada hak. Baca dalam kitab ni insya-Allah ada. Baiklah, kita balik kepada huraian ayat ini. Sudah jelas bahawa ayah dia Islam, ajak dakwah anak dia masuk Islam, anak dia lawan, tak mau. Itu bukan sekat tak mau, dia kata pula ini Quran ini asatirul awwalin, cerita dongeng orang dahulu. Nauzubillah. Kemudian kita pergi kepada ayat 18. Ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka yang engkar derhaka seperti itu ialah orang-orang yang tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu daripada mereka dari kalangan jin dan manusia. Jadi ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang derhaka dulu-dulu, semua sudah hancur lebur habis dah, kan? Sudah dibinasakan. Dan jin termasuk dalam umat yang terdahulu juga. Lama hidup jin ni, kan? Kata di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dia kata wa hadha yaqtadi annal jinna yamutun qarnan ba'da qarnin kal ins. Jin juga mati, generasi mati, tapi umur dia panjang.
Itulah di antara. Mana manusia ni akan rugi? Orang-orang yang lawan siapa? Lawan Allah Azza wa Jalla, derhaka kepada Nabi, para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi mereka masing-masing dari puak jin dan manusia yang berbuat baik, alhamdulillah, dan yang berbuat jahat, na'uzubillah, masing-masing disediakan berbagai-bagai peringkat balasan. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, berbagai-bagai peringkat balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan, dan ketetapan yang demikian ialah supaya Allah menyempurnakan bagi mereka balasan amal-amal mereka, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Tak rugi. Orang buat baik boleh baik, kan? Orang buat tak baik boleh celaka, na'uzubillah. Allahu akbar. Jadi dalam ayat Quran ini menceritakan kepada kita, dia panggil atifatul walidain, derhaka pada dua ibu bapa, dosa besar. Tapi ibu ayah ni gitulah keadaannya. Anak dia marah dia, anak dia jerkah dia, anak dia buat perangai tak baik, mak tu gitulah, angkat tangan berdoa, ya Rabbi, tolonglah kembalikan anak aku ke jalan yang baik, biarlah anak aku ni jadi juru. Begitulah keadaan ibu bapa. Allah Ta'ala sebut dipanggil atifah naluri. Mak ayah tu sayang kepada anak, tapi ingatlah, sayang kita biar sayang yang berpatutan, jangan sayang yang melampaui batas. Kerana kata-kata al-waladu mabkhalatun majbanatun wa mabkhalatun. Anak-anak ni menyebabkan ibu bapa jadi penakut dan jadi bakhil. Ini masalah kita. Apa dia jadi penakut? Penakut kita. Kenapa tak pergi berjihad? Takut mati, tak ada orang jaga anak. Satu. Tak. Dia mikirkan anak ya, isteri tu ada orang lain ambil pula kot, kan? Kalau kenapa tak bagi sedekah? Takut anak-anak susah lah, nak tinggal harta ke dia lah ni. Jadi bakhil kita. Allahul musta'an. Baik. Kita berpindah kepada ayat 20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Dan ingatlah, tengok nota di bawah kata, ayat ini mengingatkan sebahagian dari apa? Daripada keadaan, mengingatkan sebahagian dari keadaan hari kiamat. Ayat kita ni mengajarkan kita sebahagian daripada keadaan hari kiamat. Allahu Akbar. Hari kiamat ni kak, dannya kiamat bagi kita, ini apa dah kitanya? Ingatlah semasa orang-orang kafir didedahkan kepada neraka, kata na'udzubillah, serta dikatakan kepada mereka, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Na'udzubillah. Fal yawma tujzauna azabal hun. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Kerana kamu berlaku sombong, takbur
di muka bumi dengan tidak berdasarkan alasan yang benar, wa bima kuntum tafsukun, dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Nah, fasik di sini tengok nota di bawah. Fasik ialah orang yang melakukan sesuatu di luar peraturan dan undang-undang Tuhan. Nah, yang ni orang langgar PKP Allah Taala ni dia panggil fasik. Baiklah. Itu dia panggil azhabtum tayyibatikum. Allah Ta'ala beri kebaikan-kebaikan dia tu atas dunia digunakan. Satu hari dengar cerita menarik. Wa zakara Qatadah an Umar. Qatadah cerita daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala lau syi'tu, kalau aku nak, boleh je aku makan makanan yang paling baik, pakai pakaian yang paling baik. Moga dia kharifah, piti-piti banyak. Dia panggil walakinni asbaqani tayyibati lil akhirah, tapi aku mendahulukan kebaikan-kebaikan kesenangan itu untuk akhirat. Karena aku bimbang, Allah Ta'ala sebut azhabtum tayyibatikum, Allah Ta'ala telah beri kesenangan itu atas dunia ni. Sebab itu para jemaah sekalian, para jemaah sekalian, orang-orang kafir yang baik-baik, charity dia panggil, NGO ni kuat dia, maka mereka ini akan diberi kesenangan atas dunia. Allah Ta'ala beri dia azhabtum tayyibatikum fi hayatimud dunya, ambil atas dunia siap-siap, sebab di akhirat esok mereka tidak ada bahagian. Kerana dia kafir, dia tak boleh terima apa-apa, dia tetap akan neraka walaupun baik di atas dunia. Nasib dia lah. Maka Umar kata, aku tak mahu memang atas dunia ni, aku bimbang, takut aku ambil dah bahagia dunia, rugi. Biarlah aku susah di dunia tapi aku senang di akhirat. Tu cerita Qatadah. Lepas tu ada orang ajak dia makan, da'ahu ila ta'am. Sayyidina Umar, ini makanan, dia pun makan, bismillah. Sudah dia makan, biasalah, lepas makan roti apa ni, keluar pula halwa, kuih lah, kuih muih ni keluar. Umar pun tak mau makan, imtana, tak mau makan. Dia kata, aku baca ayat Quran, Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang telah menggunakan syahwat di dunia, azhabtum tayyibatikum, aku dah berikan kebaikan kamu atas dunia, bimbang di akhirat tak ada bahagian. Qala, orang zaman dulu alim, kalau ustaz ni guna ayat ni, dia guna ayat juga menafsirkan dengan cara yang lain. Faqala ar-rajulu, kata di tuan makan itu, ya Amir Mukminin, iqra ma qablaha, jangan ambil sekerak ya, ambil ayat sebelum tu. Mana? Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, ketika orang kafir dibentangkan atas neraka, barulah dia kata azhabtum tayyibatikum, mu ambil dah kan bahagia senang atas dunia dulu, sekarang ni neraka pula, na'udzubillah. Ya Amir Mukminin, ni bukan untuk kita. Kita ni kalau baik atas dunia, insya-Allah di akhirat baik juga kan. Apa jadi? Fa'akala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu makan kuih, suka dia dengan tafsiran sahabat tu kepada dia. Ini dipanggil tafsir. Satu hari, hadis ni sahih dalam Muslim, menceritakan bahawa, hari ni kisah Umar saja ni kebetulannya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ziarah Nabi. Nabi duduk dalam bilik dia. Allahu Akbar. Aku masuk rumah Nabi, tak ada apa-apa, kosong ya. La ilaha illallah. Julu dan adalah kulit kambing gitu buat lapik duduk. Masya Allah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk. Umar pun sedih tengok rumah dia kosong, tak ada apa. Dia kata, ya Rasulullah, wa hadza Kisra wa Qaisar fi dibaji wal harir. Raja Rom, Raja Parsi duduk dalam rumah singgah sana yang comel, pakai sutera, duduk atas kapek comel. Kita ni pakai duduk atas kulit kambing begini je. Allahu Akbar.
Umar sedih. Fastawa jalisan. Nabi SAW duduk tadi. Bangun Nabi itu. Duduk. Waqal. Nabi bersabda, "Ya Umar, afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab?" Mu ragu ke Ibn Khattab tentang kehidupan kita di akhirat? Ulaika qaumun, dengar. Nabi kata, ulaika qaumun, mereka itu yang kafir, yang senang atas dunia, yang hebat ni. Pasal tu kalau kita tengok senarai orang kaya dalam dunia ni, siapa dia? Semuanya tak sunat belaka, kan? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum tayyibat fi hayatihimud dunya. Allahu akbar. Mereka telah disegerakan bagi mereka tayyibat, kebaikan-kebaikan hak mereka buat ni dia ambil selalu dah bayar di atas dunia. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang bukan Islam ni segar-megar dia, kaya-kaya dia ambil atas dunia. Allah beri dah banyak balas lah atas dunia ni. Faqultu, saya berkata, ya Rasulullah, istaghfirli, minta tolonglah, minta ampun untuk saya salah faham. Faqala Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunlah kepada Umar. Masya Allah. Inilah para jemaah sekalian, hadis ini, ayat ini menceritakan kepada kita kedudukan orang-orang yang kafir. Mereka mendapat kesenangan di atas dunia. Itulah yang diceritakan juga seorang sahabat lain, kalau tak silap saya, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Satu hari dia termenung, dia menangis. Dia kata, dia baca ayat ni, aku bimbang, takut-takut kekayaan yang aku dapat ni, Allah Ta'ala beri dah atas dunia ni, aku bimbang takut tidak ada bahagian di akhirat. Na'udzubillah. Maka para jemaah sekalian, jangan kita heran hari ni orang duk jual skim cepat kaya kau, sebenarnya cepat miskin. Patuh syariah kau tak patuh syariah kau, tak peduli apa dia tak. Mana orang suka lah hari-hari duk tayang kat Facebook dia ni, kereta comel, tayang nombor akaun lagi ni akaun dapat hari ni berpuluh-puluh ratus ribu sebulan. Kita ingat, kalau perniagaan itu tidak halal, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, jangan ingat senang-senang ya atas dunia mu dapat, di akhirat na'udzubillah. Hati-hatilah kita, jangan duduk terpengaruh dengan godaan dunia, jangan duduk terpengaruh dengan ahli-ahli yang duduk tayang kesenangan-kesenangan yang murah-murahan ini. Sebab kalau halal alhamdulillah, kalau kelentung jumpalah dia. Na'udzubillah. Tamaklah kita tentang keadaan ibu bapa dengan anak-anak mereka, dan juga keadaan orang yang bukan Islam dengan nikmat dunia mereka. Kita berpindah pula kepada ayat-ayat ibrah, pengajaran untuk kita mengambil pengajaran. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dan ingatlah peristiwa Nabi Hud, saudara kaum Ad. Tengok nota di bawah. Mulai ayat ini Allah SWT menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya, kaum Ad. Dalam Quran ni banyak sekali. Kaum Ad, Nabi Hud. Kaum Samud, Nabi Saleh. Dipanggil sebelah Syam, sebelah Yaman, dua kumpulan, untuk diambil pelajaran iktibar daripadanya. Tatkala ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di tanah lembah Al-Ahqaf. Baru jumpa kita ni Suratul Ahqaf ayat 20 ni, baru jumpa tuan. Baru jumpa dia punya tuan. Al-Ahqaf duduk mana. Tengok nota di bawah. Lembah Al-Ahqaf, dia kata tanah lembah Al-Ahqaf ini terletak dalam negeri Hadramaut, Yaman, di selatan semenanjung tanah Arab.
maknanya sempadan di antara selatan Arab Saudi dengan Yaman, padan. Dia panggil Al-Ahqaf, orang panggil Bukit Pasir. Bukit Pasir ni. Dia panggil Bukit Pasir. Sekarang ni terkenal dengan nama Rubu'ul Khali. Kawasan yang luas kosong. Orang masuk dalam tu masuk pun berhati-hati pergi berburu hayawan. Kosong dia. Ada juga orang kata di sana adanya Wadi Barahut. Cerita Barahut dulu keluar tulas sekejap bila ada seorang ustaz buat keluar cerita tentang roh orang jahat ni duduk terkumpul di Wadi Barahut. Jadi siapa dia nak tahu ayah hidup mana, pergi panggil situlah. Kita kata ini cerita tidak benar. Jangan duk bawa kat cerita karut-karut ni. Masyarakat pening dia. Masyarakat pening dengan cerita-cerita yang pelik-pelik. Jadi kita jangan duk bawa cerita. Kalau tak ada benda sahih, pasal itulah anak suka kalau kita nak cerita benda pelik gini, kita kena beritahu ini cerita tidak betul. Ni kalau cerita pakai senyap gitu kan, orang pakai dipanggil bahasa Arab kata musallam. Nyerah diri. Ustaz bagi tahu. Pakai jadi, jangan cerita Barahut. Tuan-tuan tengoklah dalam video banyak dah perbincangan tentang Barahut ini. Maka di Wadi Al-Ahqaf, lembah Al-Ahqaf tu, padang pasir luas tu, sedang amaran itu samalah seperti amaran-amaran yang telah diberikan oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya dan yang datang sesudahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar, huru-haranya, iaitu hari kiamat. Bila dengar lagu ni, lawan selalu buat dia. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Jawab selalu buat dia. Buat mana ni? Buat kafir. Apa dia kata? Mereka menjawab, adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami daripada menyembah Tuhan-Tuhan kami? Hei Hud, ni nak ayah aja. Kacau mu ni. Dia panggil pusat program awak ni. Maka bawakanlah azab seksa yang engkau janjikan kepada kami itu, jika betul engkau dari orang yang benar. Ini dia cabar Nabi. Kalau betul mu ajaran yang betul ni, kau mari azab. Wah cakap macam ni. Hari-hari duk cerita azab-azab je mana? Itu dia orang tak percaya, dia pergi macam itulah. Qala innamal ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bih walakinni arakum qauman tajhalun. Nabi Hud alaihissalam berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kedatangan azab itu hanya ada pada sisi Allah. Bukan aku kuasa Allah, dan tugasku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan membawanya. Akan tetapi aku nampak kamu satu kaum yang jahil akan tugas Rasul. Mu tak faham? Rasul ni kerja dia menyampaikan, bukan membawa azab. Itu kuasa Allah. Sudah. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka, sudah, mari dah. Dia tengok awan gelap langit. Happy, nak hujan. Mari cari berdi, cari timba, cari besin, nak tadah air ni. Sukalah tu. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Inilah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Sukalah dia.
mari hujan. Mendengarkan kata-kata mereka itu, Nabi Hud berkata, Nabi Hud kata apa? Bal huwa masta'jaltum bi. Tidak, hei, bukan hujan tu, bahkan itulah azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya. Hak meminta tu, tunggu nu, kelak langit nu, iaitu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Janganlah. Pasal tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis ini dalam Bukhari Muslim. Kalau mari gelap angin ni di langit, Nabi kita nampak cemas keadaan, pergi mari dia. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa ni? Dia kata, ya Aisyah, wa ma yu'amminuni an yakuna fi azab. Mana mau boleh jamin tak angin mari itu betul-betul hujan dia, tak ada azab. Sebagaimana telah diazabkan uziba qaumun birrih, kaum dulu telah diazab dengan angin lagu ni lah ni, puak-puak ni. Allahu akbar. Mereka tengok azab, dia ingatkan nikmat, pakat tunggu nak ambil air, tiba-tiba hancur. Maka Nabi kita ni pergi mari sehinggalah betul-betul turun hujan, barulah ceria balik muka dia. Masya Allah. Kita dah bincang dalam ayat yang dulu tentang bila hujan turun, apakah adat-adat kita. Kan dalam bab pengajian kita kepada solat istisqa, di antara adatnya kita kena juga, biar kena juga hujan, percikan air hujan tu biar kena kita, hok mula-mula turun tu. Itu dipanggil kan. Baiklah, apa jadi? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Angin kuat, gelap tadi yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya. Setelah azab itu menimpa mereka, maka menjadilah mereka punah ranah, dan tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang dusta, yang berdosa. Habis cerita. Saya kata nak sangat mudah, ambil muka, hancur lebur habis. Allahu akbar. Ayat ini tudammiru kulli syai', hancur segala benda. Di mana? Tempat itu. Ni ada setengah orang ni, dia guna kalimah ni, cerita ayat Quran ni, dia kata tengok mana ada kul tu lafaz segala benda. Tak, langit ke bumi tak hancur. Kita kata tengok siyaqul ayat tudammiru kulli syai'in, tempat tu, tempat angin mari tu. Kenapa hidup kait ke benda tu benda ni? Pasal itulah kita cakap ni, biarlah dia panggil biar alam realiti. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk memahami ayat-ayatnya yang baik ini. Habislah. Wa laqad makkannahum fi ma'in makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Dan demi sesungguhnya kami telah menangguhkan kedudukan mereka dengan kekuasaan dan kemewahan yang tidak kami berikan kamu menguasainya, wahai kaum musyrik Mekah. Habis dah. Dia pergi ke kaum Ad, pergi ke kaum Samud. Ayat Quran ni U-turn balik kepada realiti di alam zaman Nabi, penduduk Mekah. Mu tengok mereka tu, dapat ni, apa jadi? Dan kami telah jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan serta hati. Dalam pada itu pendengaran mereka dan penglihatan mereka serta hati mereka tidak memberi faedah.
tidak beri faedah sedikit pun kepada mereka, kerana mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat Allah, dan dengan yang demikian mereka diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejekkan itu. Mu dulu atas dunia ni sedap buat tak? Tengok Nabi perli, Allah main-mainnya. Nabi kita salah bagi tahu dia dalam hadis Muslim daripada Ibnu Abbas, nusirtu bis sabah wa uhlikat adun bid dabur. Aku diberi pertolongan dengan angin sabah, namanya angin sabah, rihum minas syamal, daripada utara. Wa uhlikat adun bid dabur, dan dibinasakan puak-puak Ad dengan angin dabur. Yang angin mari berau hancur lebuh habis. Maka itu dia panggil tentera Allah Taala ni maha kuat. Nampak ya tak nampak, tapi angin itu gagah. Dia boleh terbalik pokok, dia boleh tumbangkan bangunan, dia boleh juga bawa bunga-bunga untuk kahwin sama-sama pokok yang boleh mengeluarkan buah-buahan. Kita kata itulah. Jadi ayat ini para jemaah sekalian menakutkan orang-orang Mekah dan memberi amaran kepada mereka supaya mereka jangan sombong. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Dan demi sesungguhnya kami telah binasakan negeri-negeri yang ada di sekeliling negeri kamu. Hei kaum kafir Quraisy, mu ingatlah kan, mu ingat binasa habis dah kaum Samud, dan kami juga telah menerangkan tanda-tanda kekuasaan kami dengan berbagai-bagai cara. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Tujuannya supaya mereka kembali bertaubat, kembali beriman, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir dalam siri ini, فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Maka sepatutnya mereka dibela oleh segala yang mereka sembah selain dari Allah. Patutnya bila azab nak mari, tok pekor bangun lalu, jangan dia nak bangun apa berkelip pun tidak kan. Ataupun jin-jin syaitan yang mereka sembah itu bangun. Segala yang mereka sembah selain dari Allah sebagai penyembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak. Apa dia tidak? Bahkan segala yang mereka sembah itu telah hilang lenyap dari mereka, lari habis. Dan demikianlah akibat penyelewengan mereka dan kepercayaan yang mereka telah ada-adakan itu. Jadi habislah kita fiqhul hayahnya, apa yang kita dapat belajar daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Yang pertama para jemaah sekalian, kisah-kisah dari Quran itu lil ibrah wal izah, untuk mengambil pengajaran dan pendidikan, iktibar. Di antara kisah yang banyak sekali disebut, yang memberi kesan yang besar, iaitulah kisah kaum Ad di Al-Ahqaf di Hadramaut dekat Yaman. Sebab apa? Sebab orang Quraisy ni dia selalu mengembara ke Yaman, dia mengembara ke Syam. Dua sebab. Mari ayat lain pula kita cerita pula kaum Samud, wa ila samud akhahum salihah. Maka amaran-amaran telah diberi, sentiasa diberi inzarat, tapi apa boleh buat, mereka ni tak erti bahasa, dia duk balah dengan nabi-nabi mereka sendiri. Maka pada saat itu Allah SWT hantar mari angin yang kuat, mereka duk sangka sukalah dia, suka. Rupa-rupa angin yang datang itu bukannya angin rahmat, tetapi angin azab yang menghancur leburkan segala apa yang mereka ada. Rumah-rumah dia hancur, pokok-pokok dia, kebun-kebun dia hancur,
Cuma ada juga lah sebahagian daripada bangunan-bangunan tu seperti kaum Samud tak hancur. Kaum Samud, wa idza Samud akhahum salihah, kaum Nabi Saleh masih ada lagi di madain Saleh kesan-kesan peninggalan mereka. Jadi berbezalah cara Allah Taala azab itu. Kaum Ad hancur. Kaum Samud dia mati dengan tempikan malaikat, bangunan-bangunan dia tak hancur. Itu dia panggil Allah Ta'ala nak beri kepada kita tentang pengajaran. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita dalam siri akan datang kita mula dengan ayat 29, iaitulah ayat cerita jin. Cerita jin mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin beriman dengan Quran dalam siri yang akan datang, dan insya-Allah siri yang akan datang kita tamatkan surah Al-Ahqaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.